Berbalik kepada hak isteri dalam konteks poligami ni tadi. Sebelum ini Tuan jelaskan apabila hak isteri apabila suami tu nak ataupun baru berhasrat untuk berpoligami kan. Bagaimana pula sekiranya ataupun hak isteri ini setelah ataupun telah suami ini berpoligami? Maksudnya suami telah pun berpoligami, telah berkahwin lain tanpa pengetahuan dia. Tiba-tiba bila dia tahu dan dia nak tahu apa hak dia. Benar. Okey, mungkin ianya ada kaitan dengan apa situasi yang kita dengar baru-baru ni kan. Okey, tak penting siapa, yang penting apa yang kita boleh tuntut sebagai seorang isteri selepas tahu bahawa suami itu telah berkahwin tanpa kebenaran, tanpa pengetahuan dia. Okey. Poin pertama, pastikan hak-hak dia sendiri dan hak anak itu terjamin. Maka seseorang suami apabila telah katakanlah dia berkahwin tanpa kebenaran mahkamah, maka kemudian dikatakan bahawa perkahwinan itu perkahwinan tidak sah dari segi undang-undang di Malaysia. Sudah tentu dia wajib untuk mendapatkan pengesahan bahawa perkahwinan yang berlaku tanpa kebenaran itu sah atau tidak. Yang kedua, barulah boleh didaftarkan perkahwinan tersebut di Pejabat Agama Islam. So, dalam konteks ini, apabila seseorang suami nak mohon untuk mengesahkan sesuatu perkahwinan yang baru itu, maka dia kena menamakan isteri yang sedia ada sebagai responden. Jadi ini peluang kepada isteri. Di sini isteri terima dokumen, pergi ke mahkamah, sama ada melantik peguam, itu paling baik sekali. Bukan cerita untuk ganggu kepada prosiding untuk pengesahan itu, tetapi lebih kepada menuntut hak dia. Dengan satu kes, isteri itu boleh dapat banyak tuntutan untuk diluluskan oleh mahkamah. Misal contoh, kalau kata kes harta sepencarian dalam keadaan biasa, dia hanya boleh dituntut selepas pada perceraian. Tetapi dalam keadaan ini, permohonan poligami ataupun pengesahan poligami itu nak disahkan oleh mahkamah, dia boleh dimasukkan oleh si isteri. Itu satu. Jadi artinya pembahagian sama ada harta alih, harta tak alih, rumah, kereta, share dan sebagainya itu boleh dibahagikan mengikut sama ada sumbangan ataupun persetujuan antara kedua belah pihak. Sudah tentu, dalam hal ini biasanya suami akan mudah beralah dan memberikan sama ada 50% dan sebagainya. So, ini adalah peluang bagi isteri. Yang kedua, soal nafkah anak. Kalau sebelum ini, pemberian nafkah anak itu tidak diketahui berapa banyak jumlahnya secara konsisten. Tapi dengan adanya perkahwinan baru ini, berkemungkinan besar isteri ataupun anak itu boleh dapat satu jumlah yang munasabah konsisten diperintahkan oleh mahkamah. Yang ketiga, nafkah isteri itu sendiri. So, apabila nafkah isteri sebelum ini tak ada dinyatakan secara spesifik, so, dengan adanya permohonan pengesahan nikah ini, isteri boleh tuntut nafkah diri dia secara konsisten sama ada setiap bulan, tahunan dan sebagainya. So, dan ada beberapa perkara lain. Contoh misalnya hutang tentang rumah yang nak disediakan oleh suami dan sebagainya itu boleh dituntut dalam satu fail. So, artinya ada hikmah di sebalik suami itu berkahwin lain. Si isteri hanya menggunakan satu fail saja. Kes itu boleh disatukan dan boleh diuruskan dengan baik dalam sebelum kes pengesahan itu diputuskan oleh mahkamah. So, itu pada pandangan saya, kalau saya melihat secara positif lah Tapi kalau katakan kita sentiasa melihat daripada sudut negatif saja, maka sama-samalah bergelinang air mata. Tu apakah keuntungannya? So, poin di sini saya nak ajak kepada wanita di luar sana, bila tahu bahawa suami itu nak mengesahkan pernikahan poligami, ambil kesempatan. Ini paling penting sekali, iaitu mendapatkan hak hanya supaya perkahwinan itu tidak memudarat diri, anak-anak dan sebagainya. Dia kan akan dapat harta sepencarian semasa hidup dan berkahwin lagi dengan suami itu. Thank you.